akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Mati. Apa salah suara Brother Fai hari ni lain macam? Ini Mati lah punya pasal ni. Mati, kau betulkan balik suara aku ni? Entah apa yang kau setting ni. Mati, lebih baik kau turun sebelum aku naik. Kalau aku naik, kau tahu dah berapa kali kekisaan kau ni kan, Mati? Dah okey pun suara. Okey. Pada malam ini Mat P akan bukan Mat P yang menyampaikan, Brother Fai yang akan menyampaikan kisah dia ni. Kisah yang bertajuk Bunian. Mat P, kau jangan setting-setting yang lain lagi, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kali ni aku ingin bercerita tentang kisah pengalaman kenalan aku. Biar aku namakan di sini sebagai Ali. Ali seorang malim gunung. Merata gunung sudah dijejakinya. Dan ini adalah cerita perkongsiannya mengenai bunian. Sebelum tu, aku pasti ada di kalangan kita yang tidak berapa tahu mengenai bunian ni. Apakah bunian? Jadi di sini ada sedikit keterangan mengenai bunian. Amaran. Cerita aku kali ni agak panjang. Jadi, enjoy, okey? Okey, good. Dalam ajaran Islam, sememangnya kita dituntut beriman pada alam ghaib. Memanglah alam ghaib tidak dapat kita lihat secara zahirnya. Tapi, kita kena percaya, ia memang wujud. Alam ghaib ni adalah tempat untuk golongan-golongan seperti malaikat, iblis, syaitan, jin. Dan dari golongan jin inilah yang kita biasa panggil orang bunian. Nama bunian ni tercipta bersandarkan cakap-cakap orang Melayu lama yang menyebutnya, dan jika pergi ke negara-negara lain, istilah bunian ni mungkin tidak pernah didengar mereka. Biasanya bangsa jin ni lebih gemar menetap di dalam hutan yang jauh dari perkampungan manusia. Lagi jauh ke dalam hutan adalah lebih sesuai kerana mereka boleh bercucuk tanam, menternak, memburu dan sebagainya. Tentu kita pernah mendengar kisah yang diceritakan di mana pemburu menemui ayam hutan yang banyak di dalam hutan, dan bila ayam tu ditembak, ia dibalas dengan nyawa orang yang terdekat seperti anak. Ini kerana kita menceroboh hak bunian-bunian ni dan mengambil tanpa izin mereka. Pernahkah kamu bila masuk hutan terjumpa rumpun buluh berbentuk atap? Ia dipercayai pintu masuk ke alam ghaib. Andai bertemu begini dan sekelilingnya juga bersih dari sampah sarap, ini adalah pintu masuk ke alam bunian. Golongan lelaki biasanya menjadi pilihan golongan jin. Puteri-puteri diraja jin biasanya amat tertarik dengan manusia, terutama lelaki yang mereka anggap sangat luar biasa. Jin ini juga biasanya amat menyukai kanak-kanak yang belum baligh atau belum disunatkan, kerana pada pandangan mereka, usia ni belum kotor. Sama juga bayi dalam kandungan turut menjadi pilihan jin-jin ni. Jadi, please take note guys, manusia perempuan jarang diculik jin. Bukan sebab hantaran tinggi, okey? Tapi kerana perempuan dalam kalangan bangsa mereka lebih hot. Kita terbiasa dengan amalan orang tua-tua dululah. Bila masuk hutan, kita seringkali mengucapkan, "Tok Nek, cucu tumpang lalu." Siapa Tok? Siapa Nek? Mereka tu merujuk pada bunian ataupun jin. Sebenarnya, adalah lebih baik kita mengucapkan bismillah serta doa-doa. Tiada tempat untuk kita bergantung harap selain daripada Yang Maha Esa. Semoga kita dilindungi dari perkara-perkara yang memudaratkan.
Ali adalah kenalan aku yang bekerja sebagai malim gunung secara sambilan. Andai ada permintaan untuk Ali mengetuai ekspedisi mendaki gunung atau bukit, Ali akan beraksi. Pengalamannya dan ilmunya tentang hutan membuatkan dia antara orang yang pertama dicari untuk mengetuai ekspedisi. Kebiasaannya, dari pihak universiti, pelancong asing dan juga orang awam, dah banyak bukit sana gunung sini Ali teroka dah. Kadang-kadang dia pergi sendirian je. Oh, dahsyat Ali ni. Bermalam di sana dan pasti Ali telah melalui pelbagai pengalaman termasuklah tentang bunian. Ali ni bagi aku bukan kaleng-kaleng ilmu penuh di dada ni. Kalau bersembang dengan dia, pasti ada je ilmu baru yang aku boleh perolehi dan pastinya hatinya kering. Tak mampu aku nak follow. Ayuh kita susuri satu persatu perkongsian pengalamannya. Jika di sini ada kaki jungle trekking dan hiking, pasti pernah melalui pengalaman yang sama, dan ini adalah cerita mistik dan bunian di sebuah gunung yang terletak di negeri Kelantan. Untuk pengetahuan semua, gunung tersebut adalah terdapat kira-kira 69 buah gua dan setiap gua mempunyai namanya yang tersendiri. Antaranya Gua Silat, Gua Bunga, Gua Akar, Gua Gajah, Gua Harimau dan sebagainya. Setiap gua tersebut wujudnya berpasangan kecuali gua yang nama dari haiwan hanya satu untuk setiap gua. Setiap gua mempunyai tarikan yang tersendiri. Contohnya, di Gua Akar, di dalamnya dipenuhi akar berjuntaian dari atas. Kalau dilihat, seakan-akan lokasi penggambaran filem-filem fantasi Hollywood seperti The Hobbit dan sebagainya lah. Memang lawa, terasa bagai berada di dunia lain lah. Ya, bila aku berada di kaki gunung tempoh hari pun terasa aura luar biasa gunung tersebut. Menurut Ali, di Gua Bunga lain pula ceritanya. Nama Gua Bunga diberi bukan kerana ada bunga di dalamnya, tetapi bila berada di gua tersebut, ada bau aroma bunga-bungaan yang wangi sangat. Sedangkan tiada satu pun pokok bunga di situ. Aneh kan? Dari manakah aroma bunga tu datang? Pasti ada misteri di sebaliknya yang belum diterungkai. Kalau seseorang duduk di situ, seram juga dah. Tapi berbeza pula dengan si Ali ni. Tengah-tengah malam, selamba je dia buat kerja seorang diri, memasang tali untuk kegunaan semasa hiking di sekitar situ. Berani ya. Jika diteroka sekeliling gunung, dipercayai akan melalui dua buah kampung. Dua buah kampung ya. Kampung Bunian di sekitar kawasan tersebut. Memang kita akan rasa sendiri kelainan suasana dari tempat lain. Apabila kita sampai di kawasan tu, tiba-tiba suasana jadi sejuk, macam ada penghawa dingin. Mana yang dah biasa lalui, tahulah macam mana kan? Sejuk dia lain macam. Bukan kerana angin kena feel sendiri baru tahu. Aku berpeluang merasainya sendiri. Terkejut juga aku pada mulanya. Wow, sejuknya. Aku teruja dan berasa ingin tahu. Tapi setelah Ali menerangkan hal tersebut, aku faham yang aku masa tu berada di tempat bunian. Sekitar kawasan memang bersih. Tiada semak-semak, tiada daun-daun kering. Bersih sangat. Di satu bahagian ada longgokan najis kambing. Kambing belaan penduduk kampung memang takkan sampai di kawasan tu. Jadi, apa kamu semua rasa? Kambing siapakah itu? Ali pernah cuba bergurau dengan penghuni di situ. Ali buat sepah dengan menabur kulit kuaci. Maka bertaburlah kuaci-kuaci itu.
Keesokannya, bila Ali balik ke sana, kulit kuaci yang bertaburan tu dah tak ada. Cari punca, cari ada dilonggokkan di satu sudut. Mustahil ada yang datang sapu. Siapa pula yang nak sapu kan? Takkan orang datang kemas kutip satu-satu kot kulit kuaci tu. Jadi aku nak pesan kat sini, bila masuk hutan, tolonglah jangan buang sampah merata-rata. Bawa balik sampah anda ya. Tolong jaga kebersihan kawasan dan alam sekitar. Tambahan pula, penghuni di situ bukanlah main cermat. Bimbang dimarahnya akibat buang sampah merata nanti. Apabila kita mengelilingi gunung tu juga, kita akan jumpa satu kawasan yang dipenuhi tumbuhan herba, pokok-pokok ubat. Di situ ada satu pokok renek yang tak dapat dikenal pasti. Macam bayam, tapi bukan bayam. Apabila dia sentuh pokok tu, akan menguncup macam pokok semalu. Kewujudan taman herba tu juga menjadi tanda tanya. Siapakah pemiliknya? Memang kawasan gunung ni boleh dikatakan tempat bunian. Macam-macam yang aneh-aneh dijumpai. Ali menceritakan pengalamannya sendiri. Ketika dia hiking pada waktu malam untuk selenggara trek hiking, pernah dia dengar ada suara memanggil namanya. Ali, Ali. Berulang kali. Memang tiada seorang pun dekat situ lah kan. Hanya Ali seorang je. Dia pakai earphone di telinga dan pasang lagu kuat-kuat. Suara tu tetap kedengaran. Ali, Ali. Suara tu memanggil dia lah. Ali abaikan semua tu. Kadang-kadang tu Ali terdengar bacaan surah Yasin semasa dia berada di sebuah gua. Merdu sangat katanya. Buat dia khusyuk mendengarnya. Puas mencari, namun tidak dijumpai dari mana datangnya suara tu. Sememangnya bunian pun ada yang baik, yang alim dan sebaliknya. Sebagaimana kita ni manusia lah. Apabila kita masuk ke dalam hutan, bukit ataupun gunung, tingkah laku, adab dan sopan perlulah dijaga. Jangan terlalu melampaui batas. Nanti buruk padahnya bila kelakuan kita tidak disenangi penghuni di tempat tersebut. Menurut Ali, pernah terjadi pada sekumpulan anak muda. Mereka tidak menjaga tingkah laku dengan membuat bising, gelak ketawa, bercampur gaul lelaki perempuan. Sampai waktu maghrib pun mereka masih belum pulang dan bergelak ketawa di gunung tersebut. Akhirnya, mereka terpaksa menerima akibatnya. Apabila mereka hendak keluar dari situ, mereka tersesat. Puas berkeliling, namun tidak jumpa juga jalan keluar. Kalau nak diikutkan, tidaklah terlalu sukar untuk keluar, sebab memang telah tersedia petunjuk arah berupa tali yang diikat pada pokok. Akhirnya mereka menelefon Ali, dan Ali pergi mencari mereka. Nasib baik jumpa. Mereka tidak sesat pun sebenarnya. Memang mereka dah berada di trek yang betul. Mungkin mata mereka telah dikaburi akibat dari tingkah laku sendiri. Kata Ali, bunian di situ bunian yang baik, yang alim. Jadi mereka tidak suka pada tingkah laku yang melampaui batas. Makhluk tersebut tidak akan mengganggu dan menyusahkan kita. Di sini gunung terdapat satu batu. Di sisi gunung terdapat satu batu yang melekat di dinding gunung berbentuk paip rokok Popeye yang dinamakan batu belian. Batu belian paling nama dia. Suatu ketika dulu dipercayai digunakan oleh Puteri Saadong sebagai isyarat ketika darurat atau perang, oleh kerana asalnya batu tersebut boleh bertukar kedudukan. Wallahu alam. Sesuai dengan nama dari salah satu benda yang berkait rapat dengan Puteri Saadong, batu tersebut dikatakan berpenunggu.
Kita sebagai manusia biasa tidak dapat menghampiri batu tersebut, dan jika kita berkeras, datang ribut menghalang pergerakan kita di sana. Ali pernah mencuba ke sana, tapi ditahan oleh satu makhluk hitam berbulu, berwajah manusia, tapi matanya bulat. Ada yang berjaya menghampiri batu tersebut jika makhluk hitam berbulu itu izinkanlah, dan sudah tentu orang itu bukan calang-calang orang. Pada yang berminat dengan harta karun, harta bunian, pemburu harta karun di gunung tersebut tidak kalah dengan harta yang bernilai seperti batu permata, barang perhiasan, juga senjata seperti keris dan lembing. Kalau bernasib baik, memang akan jumpa harta-harta tersebut. Tapi kena ingat, tidak semudah itu untuk mengambilnya. Semua harta tu ada penjaganya. Kalau diizinkan pun bersyarat. Pada yang nak ambil harta tu, perlu ikut syaratnya, iaitu kena amalkan zikir atau juga dipanggil sebagai pitih dalam tempoh yang telah ditetapkan. Zikir apa, aku pun tak pasti sebab Ali enggan memberitahulah. Bila sudah cukup tempoh zikir tu, baru pergi semula ke lokasi harta tu untuk ambil harta tersebut. Tengok macam senang je, tapi sebenarnya hanya yang terpilih saja yang layak. Tak payah mimpilah. Ada juga yang ambil harta tersebut tanpa kebenaran. Bawa balik, simpan elok-elok harta tu dengan siap kunci bagai. Bangun pagi esok, pasti harta tu hilang, pulang ke tempat asalnya. Kalau tak percaya, pergi periksa balik. Pasti ada harta tu di tempat asalnya. Kesian betul lah. Ada juga khazanah peninggalan penjajah. Kalau yang ni tak perlu minta izin lah. Ada yang pernah juga khazanah tersebut yang berukuran made in France 1880. Lama tu, tahun 1880, babe. Pernah terjadi satu kejadian pecah rumah di kampung sekitar gunung tersebut. Di rumah seorang anggota polis. Banyak barang yang dicuri melibatkan kerugian yang agak besar lah. Lepas kejadian tu, rondaan keselamatan di kawasan sekitar dipergiatkan. Satu hari, giliran polis yang jadi mangsa pecah rumah tu buat rondaan. Sampailah dia di kaki gunung tersebut, dia terpandang dua orang wanita berwajah sangat tua, berkedut-kedut, anggaran umur 100 tahun lebih lah. Tapi tubuh badannya dan pergerakannya macam orang muda. Laju mereka berjalan. Polis tersebut menahan dua wanita tersebut, lalu bertanya, nak ke mana ni? Salah seorang daripada wanita tersebut menunjukkan ke arah depan. Suara pun macam orang muda. Polis tu sebenarnya nak minta tengok kad pengenalan, tapi akibat situasi pelik tersebut, dia jadi bingung, lalu menuju ke kereta semula. Tiba-tiba, salah seorang wanita itu memanggilnya, lalu berkata, "Anak, kamu sendiri yang curi barang di rumah tu?" Polis tersebut terkejut dan kehairanan, lalu memanggil rakan setugasnya di dalam kereta. Tapi lepas tu, tanpa sedar, dua wanita tersebut hilang dari pandangan. Lepas dibelasah cukup-cukup, akhirnya anak dia mengaku dia yang curi. Betul kata wanita tu. Siapakah mereka? Mungkin bunian gunung tersebut. Kisah yang paling menarik bagi aku, pengalaman sendiri Ali berpeluang bertemu Ratu Bunian di situ yang dipanggil Nenda, di sebuah gua yang aku lupa nama gua tersebut. Aduh, faktor usia nampaknya. Banyak aku punya faktor usia. Nenda bersemayam di singgah sana di tempat yang tinggi. Kalau nak ke sana, kena naik tangga. Di tepi tangga beratur 5 orang dayang yang memegang pelita. Maka bertemulah Ali dengan si ratu. Menurut Ali, percakapan Nenda tersebut mirip Melayu Sunda. Bila aku tanya
apa yang dibicarakan, dia enggan berkongsi. Tidak dibenarkan katanya. Cuma sebelum balik, Nanda menawarkan pulut kuning pada Ali. Kelima-lima dayang tadi memegang dulang berpenutup. Bila Ali sampai pada dayang pertama, Ali membuka penutup talam, penuh dengan pulut kuning. Ali berkata pada Nanda, "Banyak ni, terlalu berlebihan untuknya." Lalu Nanda menyuruh Ali buka talam di tangan dayang yang seterusnya. Berkurang sedikit dari tadi, tapi masih banyak lagi lah. Sampailah Ali pada dayang yang kelima. Pulut kuning yang ada telah dikepal jadi kecil-kecil. Jadi Ali ambil satu lalu pulang. Ali tak makan pun pulut tu. Dia simpan selama sebulan. Yang anehnya, pulut tu masih berkeadaan baik dan tak basi. Lalu Ali mengambil keputusan untuk hanyutkan pulut tu di sungai. Okeylah, setakat ini sajalah aku nak bercerita ni. Sebenarnya banyak lagi kejadian-kejadian yang menarik. Nanti-nantilah lain kali aku ceritakan, kalau ada permintaan lah. Percayalah, apa yang kita tidak nampak tidak semestinya tidak wujud. Ya, sila hadam ya. Dan apa yang kita nampak tidak semestinya wujud. Sekian.